untuk minggu yang kelima, kita akan masuk topik yang kedua, iaitu Islam dan asas syariah. Okay, Islam dan asas syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, untuk topik yang ketiga ini, untuk topik yang kedua ni kita akan sentuh berkenaan dengan aplikasi asas syariah. Okey, aplikasi asas syariah yang mana kita akan mengenal pasti asas-asas syariah. Ingat balik pada topik yang lepas, um, tasawur kita, amalan kehidupan seharian kita adalah berlandaskan kepada tiga konsep utama. Okey, tiga cabang utama iaitu akidah, syariah dan juga akhlak. Okey, yang mana akidah itu adalah uh, berkisar mengenai kepercayaan kita kepada rukun iman yang enam, dan asas syariah pula adalah pegangan kita kepada rukun Islam. Okey, rukun Islam yang lima, syarak. Okey, berkenaan dengan konsep syarak ataupun konsep syariah. Okey, jadi kita akan tengok dalam konteks syariah itu, kita akan melihat beberapa asas yang berkaitan dengan syarak tersebut. Okey, kita akan melihat beberapa asas dan juga hukum. Okey, ini adalah pembahagiannya. Ada empat. Kita akan melihat keempat-empat asas syarak ini, iaitu ibadah, muamalah, munakahat dan juga jenayah. Jenayah. Okey, kita akan lihat kepada ibadah, muamalah, munakahat dan juga jenayah. Okey, jenayah ni banyak pecahan dia. Munakahat lagi banyak pecahan dia. Okey, muamalat pun sama juga. Okey, dan juga ibadah. Ibadah ni kita boleh, semua dah faham, semua dah pandai. Okey, so kita akan lihat satu persatu lah. Okey, sebagai pendahuluan, kita tengok dulu definisi syariah. Okey, syariah dari segi bahasa bermaksud sumber ataupun jalan. Okey, dari maksud lughahnya, dari sudut bahasanya. Okey, kemudian daripada sudut istilah syarak, para ulama mendefinisikan sebagai hukum yang telah diperundangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hamba-Nya melalui lisan Rasul. Okey, apa yang telah ditetapkan. Okey, garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ni adalah selaku hamba, adalah selaku pengamal. Okey, adalah selaku manusia yang beramal dengan segala undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so dalam seperti mana yang telah kita sedia maklum, dalam Al-Quran tu merangkumi berbagai-bagai hukum. Okey, telah menetapkan hukum-hukum yang tertentu. Dan setiap hukum, okey, setiap inci hukum itu kita kena lihat dan kita kena amalkan. Okey, ya. Cuti esok ada. Oh ya ke? Alamak, tak tahu lah yang tu. Sebab Ayu dengan kan nanti dia. Cik Khalil manual, Cik Khalil nak masuk daftar hari ni? Cik Khalil masuk manual dululah. Masuk meet macam biasa dulu. Jangan lagi. Okey. Jadi setiap hukum tu kita nak kena laksanakan. Okey, setiap hukum kita kena laksanakan. Sama ada hukumnya ada 5 saja. Okey, sama ada wajib, sunat, harus, haram dan juga makruh. Okey. Jadi hukum tu bermaksud perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengenai perbuatan mukallaf. Okey, perbuatan orang-orang mukallaf, orang Islam ni yang dah sampai seru ni. Okey, kemudian hukum dinamakan syariah kerana
kedudukannya yang lurus, okey, sistemnya yang benar dan tidak menyimpang dari tujuan yang benar. Okey, sistemnya yang lurus dan tidak menyimpang dari tujuan yang benar. Itu sebabnya kalau kita ikut hukum, maka kita akan terbela. Kehidupan kita akan terbela. Terbela di mana? Terbela di akhirat kelak. Okey, itu sebabnya kita kena apa sahaja amalan yang kita laksanakan sehari-hari perlu kita bataskan, perlu kita berpaksi kepada hukum Allah. Okey, setiap apa yang kita buat ni mesti ada hukum yang tertentu yang kita kena ikut. Okey, dah ada garis panduan dia. Jadi apabila perkataan syariah disandarkan kepada Islam, ia memberi maksud syariah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala merupakan khusus untuk agama lain. Okey, sorry, merupakan khusus untuk agama Islam, bukan agama-agama lain. Nah, khusus untuk ajaran Islam. Ini bererti syariah Islamiyah digunakan bagi maksud keseluruhan ajaran Islam. Okey, itu maksud syariah. Nah, itu maksud syariah. Apa saja amalan kita buat sehari-hari, okey, perlu berpegang ataupun perlu berpaksikan kepada hukum. Okey, perlu berpaksikan kepada peraturan yang telah Allah tetapkan. Nah, itulah kita. Macam kita dah belajar sebelum ni. Okey, kita ni sebagai hamba Allah ni, hamba Allah yang kita kena kenal ma'rifah Allah, kita kenal dengan ilmu Allah, kita kenal dengan segala sifat dan zat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi kita kena balas balik, kita kena tunjukkan bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu dengan mengamalkan segala amar ma'ruf nahi munkar. Tu juga disebut sebagai syariah Islamiah. Apa sahaja yang kita amalkan sehari-hari. Okey, perlu ada peraturan dan undang-undangnya. Dan setiap undang-undang dan peraturan tu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, itulah kita kena ingat itu. Jadi, kita akan lihat satu persatu asas syariah. Asas syariah. Kita akan lihat dulu uh, apa ni, yang pertama iaitu dari sudut ibadah. Itu dari sudut ibadah. Okey, jadi ibadah dari sudut bahasa bermaksud merendah diri, tunduk, patuh dan taat. Sama seperti lebih kurang kepada maksud Islam. Itu sebabnya Islam tu kan, syariah tu kan amalan kepada rukun Islam. Jadi ibadah ni adalah amalan kepada aturan-aturan dan juga hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. So kita ni sebagai pengamal, kita yang melaksanakan, kita yang buat segala perintah Allah tu. Jadi dari sudut syarak pula, ibadah ialah tunduk dan patuh dengan penuh tulus serta taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, taat. Okey, taat ni maksudnya misalnya um, yang kita buat Allah nilai dan juga Allah hitung. Jadi dalam Al-Quran menjelaskan bahawa ibadah sebagai ubudiyah. Ubud. Okey. Abdun tu maksudnya hamba. Ubudiyah ni maksudnya kita menghambakan diri. Okey, kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah, dan ketaatan. Okey, maksud kata buat kerana apa? Kita taat kepada Allah. Kita amalkan perbuatan, kita buat amalan kita ni kerana apa? Kerana taat. Okay, kita buat kenapa? Kerana takwa. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kenapa? Kerana kita, tanda kita bersyukur kepada Allah. Okay, bersyukur ni maksud kata kita berterima kasih. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Okey, seorang tolong baca ayat ni. Tolong baca ayat ni. Ayat 17, surah Al-Baqarah ayat 172. Dah akhir ayat. Seorang tolong baca Sat.
payahlah saya sebut nama lah. Tolong baca. Tolong. Kita bagi Hairul Adib lah. Hairul Adib tolong Ustaz Hairul Adib baca ni ayat ni. Sekali lagi Adib. Okey. Razaqnakum. Razaqnakum nah ni typo ni ya. Ni ada tanda mat. Razaqnakum. Bagus Adik. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Okey. Terima kasih adik. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, makanlah dari benda-benda yang baik. Kulu. Okey. Kulu ni maksud kata makan. Min tayyibat, daripada benda-benda yang baik, iaitu halalan tayyibah yang telah kami berikan kepada kamu. Ma razaqnakum, yang kami telah berikan rezeki kepada kamu. Washkuru lillah, dan kamu bersyukurlah kepada Allah. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya beribadat kepadanya. Ha. So ni maksud dalam Al-Quran ni menjelaskan bahawa ibadah itu sebagai satu keabdian, ubudiyah, dan juga ketaatan. Okey, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah bagi rezeki kat kita. Okey, rezeki kita kena cari rezeki yang halal, halal dan tayyibah. Tak kira lah rezeki yang sama ada ada makan ke. Ni kalau dalam ayat ni sebut kulu saja kan? Kulu makan. Okey, dan banyak lagi ayat-ayat yang menyatakan tentang uh, tentang rezeki ni dalam berbagai-bagai cara, sama ada dari sudut makanan, okey, makan, minum, pakaian, rezeki yang lain contohnya apa ni, pendapatan dan sebagainya, kena cari benda-benda yang halal, halal dan thayyibah. Nah. Kemudian menurut Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Ibadah dalam Islam, tu maksud kitab tu apa ni, tajuk kitab dia ibadah terbagi kepada dua, iaitu ibadah khusus dan juga ibadah umum. Okey, sebelum saya turun slide yang berikutnya, boleh tak bagi contoh dekat saya ibadah khusus dan bagi contoh dekat saya ibadah umum dekat ruang chat. Okey, ibadah khusus dulu. Okey, tolong nyatakan ibadah khusus dalam ruangan chat tu. Saya nak tengok cepat. Ibadah khusus. Contoh, saya nak contoh ibadah khusus. Zakat, betul Alia. Lagi? Puasa Ramadan, betul. Ibadah khusus solat, betul. Haji lagi? Haji, ya. Lagi? Lagi? Ha. Lagi apa lagi? Zakat, puasa, solat, haji. Apa lagi ibadah khusus yang lain? Korban lagi? Ni kamu dah buat apa sekarang ni? Kamu buat apa sekarang ni? Tengah apa? Belajar, menuntut ilmu. Ya, betul. Nah, tu adalah ibadah khusus.
Okey, contoh dia. Kemudian ibadah umum pula. Ni ibadah umum pula apa? Sedekah lagi. Zikir lagi. Lagi apa dia? Kerja lagi. Banyak. Banyaklah tolong ibu bapa, bagi makanan kucing, serap pokok bunga. Tu semua ibadah khusus. Okey, faham tak apa yang saya tulis tu? Okey, so ibadah umum ni lagi banyaklah, ha. Right, okey. So kita akan tengok satu persatu berkenaan dengan ibadah khusus. Okey, jadi ibadah khusus ni yang wajib dilakukan sebagaimana yang terkandung dalam rukun Islam seperti solat, zakat, haji, semua itulah. Okey, dilaksanakan menurut garis panduan yang tertentu. Okey, macam solat ada garis panduan dia, puasa pun sama juga kan. Okey, zakat kita dah sentuh satu persatu huraian dia secara terperinci dah. Sebelum ni kan. Okey. Kemudian ibadah khusus yang sunat dilakukan seperti doa dan zikir. Nah, doa dan zikir dan seumpama dengannya. Okey, doa itu ibadah khusus. Ibadah khusus tapi berbentuk sunat. Amalan tu adalah sunat. Nah, okey. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Nah, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Aku sembahyanglah. Riwayat Al-Bukhari. Okey, membaca Al-Quran. Okey, membaca Al-Quran. Hukum mempelajari uh, ilmu tajwid adalah kif, fardu 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 kifayah. Fardu kifayah, tetapi mengamalkan. Okey, mengamalkan maksud kita baca dengan tajwid tersebut adalah fardu ain. Nabi Zana. Okey, membaca Al-Quran. Okey, membaca Al-Quran ibadah khusus. Okey, sama macam doa zikir itulah. Okay, ibadah khusus. Mempelajari ilmu tajwid, yang kamu belajar tajwid, bab hukum nun mati, hukum mim mati, hukum idgham al-qur'an, hukum macam-macam itulah. Okey, pecahan-pecahan kepada kifayah. Fardu kifayah, tapi mengamalkan. Okey, kita mempraktikkan ilmu tajwid itu adalah fardu ain. Bila masa kita praktikkan fardu apa? Bila masa kita praktikkan ataupun kita amalkan ilmu tajwid ni? Ketika kita membaca Al-Quran. Jadi, nak baca Al-Quran kena ada ilmu tajwid. Kena belajar dulu, kemudian kena amalkan. Jadi mengamalkan ilmu tajwid itu adalah fardu ain. So kena baca Quran tu dengan tartil, dengan bacaan yang tepat. Okey, bacaan yang tepat dengan tajwid yang betul. Okey, tu pembahagian, tu maksud ibadah khusus. Ni adalah pembahagian ibadah khusus. Okey, pembahagian ibadah khusus sama ada fardu ataupun sunat. Fardu yang kamu sebut tadilah. Okey, solat, haji, puasa, zakat semua tu sunat ni
Okey, sunat ni seperti zikir, doa, baca Quran dan sebagainya tu. Okey, jadi bila sebut fardu, okey, amalan fardu ni terbagi kepada dua, iaitu fardu ain dan juga fardu kifayah. Okey, fardu ain dan juga fardu kifayah. Manakala sunat ni pula terbagi kepada dua, iaitu sunat muakkad dan juga sunat bukan muakkad, iaitu ghairu muakkad. Okey. Kemudian seterusnya kita lihat pula kepada uh, perbezaan di antara ibadah fardu ain dan juga ibadah fardu kifayah. Beriman kepada Allah, ibadah yang asas ini perlu saya pakai kabel. Kabelan ni. Zafran, tak dengar lagi ke? Wifi daripada, daripada tadi ke saya apa suara tak dengar ni, putus-putus ni. Adib tolong respon Zab, Adib. Oh, baru sekat. Ni sekarang ni dah okey ke? Sekarang dah okey ke? Ha. Okey, kalau lag beritahu lagi dah. Jadi berbalik semula kepada apa ni perbezaan di antara ibadah fardu ain dan juga ibadah fardu kifayah ni. Okey, yang pertama ni, poin yang pertama ni disebut um, ibadah yang merangkumi fardu ain, yang merangkumi soal akidah berkaitan dengan rukun iman dan juga amalan wajib yang perlu ditunaikan. Bermakna di sini bahawasanya sebelum kita nak sebelum kita laksanakan, maksud kata bila kita melaksanakan amalan dalam rukun rukun Islam tersebut, amalan-amalan seharian, amalan-amalan rukun iman tersebut, rukun Islam tersebut, kita kena yakin bahawasanya dalam kita mengamalkan apa ni konsep rukun Islam tu, okey, kita kena berpandukan ataupun berpaksikan juga kepada rukun rukun iman yang keenam. Okey, sebab apa? Sebab rukun iman yang enam ni adalah
akar kita. Okey, ingat balik pokok lukisan pokok tu, rukun iman ni adalah akar. Okey, adalah sumber kepercayaan kita. Okey, tu sebabnya pelaksanaan rukun Islam ni adalah berpaksikan juga kepada kepercayaan kita kepada rukun iman. Okey, dan bererti bahawa sebelum kita melaksanakan ibadah yang lain, kedua-dua ibadat yang asas ini perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Okey, ingatlah. Okey, rukun Islam tu adalah amalan. Okey, kita nak mengamalkan amalan syarak kita. Rukun iman tu adalah pegangan kita. Okey, kepercayaan kita. Okey, seterusnya adalah ibadah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ni adalah bidang ibadat ini menitik beratkan kepada amalan-amalan sosial dalam masyarakat Islam yang merupakan nadi menghubungkan di antara satu sama lain. Okey, antara contoh ibadah fardu kifayah, inilah kita dah sentuh dah benda ni. Okey, pengurusan jenazah, jihad, okey, jihad menuntut ilmu, okey, jihad dalam semua benda lah. Okey, melawan nafsu dan sebagainya, menegakkan sekolah dan institusi pengajian tinggi. Okey, kita mengamalkan ekonomi Islam. Okey, mewujudkan pemerintahan Islam. Okey, kita jaga kebajikan masyarakat. Okey, kita jaga kebajikan komuniti setempat. Kita menghormati jiran dan sebagainya. Itu adalah ilmu fardu kifayah. Seterusnya adalah ibadah umum. Okey, ibadah umum ni banyak sangat. Start daripada kita celik mata sampai kita pejam mata nak tidur tu. Ibadah umum ni sangat banyak benda yang baik dan berpahala dinamakan sebagai ibadah umum. Okey, benda yang baik dan berpahala dinamakan sebagai ibadah umum. Okey, so apa dia? Amalan selain daripada ibadah khusus yang dilakukan semata-mata untuk mencari keridaan Allah. Tu saya sebut tadi. Okey, amalan yang baik itu adalah ibadah umum. Ini termasuklah seluruh perbuatan manusia dalam kehidupan seharian, mencakupi segala kegiatan manusia yang tunduk kepada hukum-hukum dan nilai-nilai agama Islam. Okey, jadi, ibadah umum juga adalah segala aktiviti dan amalan manusia dan tugas-tugasnya sehari-hari tergolong dalam istilah ibadah jika ia dilaksana dengan ikhlas dan juga jujur. Okey, so kita kena ikhlaskan diri kita lah nak laksanakan. Apa saja amalan yang kita buat sehari-hari tu, niat kita adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menjadi ibadah. Dia akan menjadi ibadah. Amalan yang kita buat sehari-hari, tak kira apalah buat apa pun siaran pokok kan macam saya sebut kat kamu kan. Benda tu kita buat niatkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menjadi ibadah. Bila jadi ibadah maka berpahalalah kita. Okey, maka berpahalalah kita. Jadi syarat-syarat amalan menjadi ibadah. Okey, amalan seharian kita. Apa sahaja amalan seharian kita, apakah syarat-syarat amalan tersebut bisa ataupun boleh menjadi ibadah. Okey. Jadi semua pekerjaan kita boleh menjadi ibadah jika kita melakukan dengan cara yang telah ditetapkan oleh Islam. Ia mengandungi perhubungan dua hala, iaitu hubungan dengan Allah dan juga hubungan sesama manusia. Okey. Kita tengok satu persatu syarat-syarat amalan menjadi ibadah. Okey, syarat amalan menjadi ibadah. Apa amalan-amalan seharian kita yang boleh kita nobatkan sebagai ibadah dan kita boleh nobatkan berpahala. Okey, yang pertama, amalan yang dikerjakan itu hendaklah diakui Islam. Okey, sesuai dengan hukum-hukum syariat dan tidak bersanggah dengan hukum-hukum syariat, tidak bersanggah dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat yang baik dan diridai Allah. Okay, sebagai seorang Muslim, amalan tersebut mestilah untuk memelihara kehormatan dirinya, menyenangkan keluarganya, memberi manfaat kepada umat dan memakmurkan bumi Allah sebagaimana dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, memakmurkan bumi Allah. Kiralah apa saja yang kita buat di atas muka bumi ni tujuannya adalah untuk kebajikan dan juga kemaslahatan umat, maka berpahalalah kita. Okey, tapi kalau sebaliknya maka sebaliknya jugalah. Ha?
Amalan-amalan itu adalah dibuat dengan seelok-eloknya bagi menepati kehendak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim. Sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan pada setiap sesuatu. Okey, pada tiap-tiap sesuatu apa sahajalah. Okey. Jadi kamu buat kerja-kerja hendaklah sentiasa menurut hukum syariat dan batasnya. Tidak menzalimi orang, tidak khianat, tidak menipu, tidak menindas atau merampas hak orang. Okey, matlamat tidak menghalalkan cara nah. Kita nak buat sesuatu benda tu matlamat tidak menghalalkan cara. So apa saja yang kita nak buat kena berpegang kepada hukum. Okey, lihat semula hukum. Aku nak jadi CEO. Jadi nak jadi CEO ni kena bagi ni sikit, bagi rasuah dekat orang. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Tu menghalalkan cara. Sedangkan Islam tu tidak menghalalkan cara. Matlamat tu. Matlamat kita nak jadi CEO tu dengan yang macam mana? Okey, kena bekerja keras. Okey, kena progresif, kena proaktif. Okey, kena menghasilkan idea-idea yang baru dan sebagainya. Okey, kena rajin dan sebagainya kan. Barulah boleh dalam masa yang sama kena berdoa dan juga bertawakal. Kan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau Allah nak bagi kita jadi CEO dengan cepat, alhamdulillah. Okey. So ingat setiap apa yang kita buat ni kita ni adalah khalifah. Kita ada tanggungjawab. Bila kita jadi CEO maka tanggungjawab kita akan lebih. Contoh saya bagi contohlah. Kita semua ni khalifah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Kan setiap kita di atas muka bumi ni semua dia adalah khalifah. Okey, semua kita ni adalah khalifah. Sana. Okey, jadi setiap title yang kita ada ni mesti ada tanggungjawab. Nah, seterusnya yang kelima yang terakhir dalam mengerjakan amalan-amalan dunia itu tidak lalai dan tidak cuai dari menjalankan kewajipan ibadah yang khusus seperti solat, puasa dan sebagainya. Apa sahaja amalan yang kita nak buat, okey, amalan ibadah umum ini kita tidak boleh meninggalkan ibadah khusus. Okey, kita tak boleh pisahkan ibadah khusus ni dengan ibadah umum. Memang tidak boleh memisahkan ibadah khusus dengan ibadah umum. Kalau kita pisahkan agama dengan perbuatan dengan urusan seharian kita, kita akan jadi seorang yang sekular. Kita akan jadi seorang yang sekular iaitu kita memisahkan agama dengan urusan dunia. Okey, kita memisahkan agama dengan urusan harian kita. Tak boleh nah. Okey, jadi kesimpulannya kalau kita nak melaksanakan ibadah-ibadah seharian kita, amalan-amalan seharian kita, kita kena tidak boleh mengabaikan ibadah khusus ni. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada kepentingan ibadah dalam kehidupan seharian. Okey, kepentingan ibadah. Okey. Okey, apa kepentingan ibadah dalam kehidupan seharian kita? Okey. Yang pertama kita melihat kepada amalan dan tujuan ibadah. Bila kita tahu amalan, matlamat, tujuan. Okey, tujuan utama kita lakukan ibadah ni kerana apa? Maka kita akan dapat capai apa maksud, apa itu kepentingan, apa kepentingan ibadah tersebut dalam kehidupan seharian kita. Okey, dah diterangkan dalam topik yang pertama. Okey, diterangkan dalam topik yang pertama dah. Okey, apa tujuan kita? Tujuan kita melaksanakan ibadah. Apa tujuan kita menjadi hamba Allah ni? Tujuan kita apa? Matlamat kita apa? Selain daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan dalam masa yang sama, ibadah adalah jalan menuju takwa. Apa maksud takwa? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, menunjukkan sifat takut, takwa kita. Okey, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setelah selain daripada itu, ibadah merupakan santapan rohani. Okey, santapan rohani. Okey, santapan rohani ni maksud kita santapan jiwa kita. Kita melaksanakan ibadah seharian kita, kita rasa macam contoh-contoh nah,
ibadah umum. Ibadah khusus, solat. Macam puasa sekarang hari ni kan. Okey, puasa juga. Solat jangan tinggal. Kan. Apa jadi kalau kita tinggal tinggal solat? Kita rasa macam gundah gulana kan, gundah gulana ni rasa macam ada benda ni something tak kena kat dalam diri kita ni. Kan rasa macam tak tenang, rasa macam hati orang kata berkecamuk dan sebagainya kan. Tu kata kita ni kena laksanakan ibadah kita sehari-hari ni dengan penuh khusyuk dan tawaduk tu. Sebab apa? Ia merupakan tentapan rohani supaya rohani kita, jiwa kita aman. Supaya jiwa kita ni selesa. Bila jiwa kita ni aman, okay, apa ni, kita punya rohani kita ni tentera, maka kita nak buat amal apa pun tak ada masalah. Kita rasa macam, cepatnya aku buat kerja hari ni. Cepatnya dapat idea. Okey, cepatnya aku dapat settle masalah ni. Kan? Sebab apa? Sebab dengan bantuan Allah ni. Bantuan Allah. Sebab kita menjaga. Sebab kita menjaga amalan kita. Kita menjaga ibadat kita. Tu maksud santapan rohani. Seterusnya adalah jalan kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan kita daripada dosa. Kebebasan kita daripada dosa. Okey. Kemudian ibadah adalah ujian Allah untuk menggilap manusia. Okey, ujian Allah untuk menggilap manusia. Ingat, setiap manusia ni akan ditimpa ujian. Tapi ujian manusia, setiap manusia ni adalah berbeza-beza. Lag tak suara saya? Okey ke? Okey. Okey, good. Okey. Jadi ujian untuk menggilap manusia, maksud kata Allah turunkan ujian kita, tandanya sayang Allah supaya nak tengok kita ni mampu tak bertahan dengan ujian Allah. Okey, nak tengok kita ni sabar ke tak menghadapi ujian Allah. Okey, tu sebabnya untuk menggilap manusia, menggilap apa? Menggilap tahap sabar kita. Okey, menggilap tahap keimanan kita. Okey, menggilap tahap takwa kita kepada Allah Subhanahu Taala. Ingat, ujian Allah tu tanda Allah sayang kita. Allah nak uji kita. Dan setiap ujian yang Allah bagi tu, Allah dah tahu dah dia boleh hadapi ujian tu. Tak kira lah ujian apa sahaja nah. Kemudian ibadat juga adalah hak Allah terhadap manusia. Okey, hak Allah terhadap manusia. Okey, ibadah kita laksanakan apa yang Allah seru, apa yang Allah perintahkan. Itu adalah hak Allah. Jadi kita ni sebagai manusia ni kita kena tunaikan. Okey, so kita kena tunaikan. Tunaikan apa? Tunaikan semua ibadah-ibadah ni, sama ada ibadah umum ataupun ibadah khusus. Tunaikan solat, tunaikan zakat, tunaikan haji, tunaikan solat sehari semalam 5 waktu. Tu. Okey, tu yang tanggungjawab kita sebagai khalifah ataupun hamba Allah di muka bumi ni. Okey, so kita berhenti sampai ibadah, muamalat kita masuk hari yang lain. Begitu juga dengan munakahat dan juga satu lagi adalah jenayah. Okey, tu kita pernah masuk hari yang lain sebab muamalat ni banyak juga. Munakahat lagi banyak, jenayah pun lagi banyak. So hari ni untuk 1 jam tutorial ini kita berhenti sampai ibadah saja. Okey, prinsip asas syariah dalam konteks ibadah sahaja. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Soalan? Tak ada pun. Okey, nampak tak yang saya share ni? Nampak tak yang saya share ni? Okey. Nampak. Alright, untuk aktiviti 1 dan aktiviti 2 dalam SIDOS, minta you all selesaikan lah. Okay, selesaikan aktiviti 1 dan aktiviti 2 ni. Okey, untuk tunjuk cara bahagian B, video kamu tu,
Okay, video kamu tu tolong submit dekat sini ya. Saya buka start daripada sampai Rabu. Rabu berapa bulan? April. Hari ni 4, 5, 6. Sampai 6 April lah. Sampai pukul 5 petang sahaja. File submission. Okay. So saya dah set sampai hari Rabu ni, tolong masukkan video tunjuk cara bahagian P pada bahagian ni. Nampak? Nampak dah ni? Okay, so masukkan video kat sini. Satu grup seorang saja nak. Satu grup satu orang sahaja. Okay, so sekejap. Alright. So seterusnya adalah arahan untuk pembentangan. Okay, arahan untuk pembentangan. Okay, ingat. So, untuk pembentangan hanya topik 2 saja yang terlibat. Okay, topik 2 ni sebenarnya adalah tajuk pembentangan kamu sebenarnya. Okay, so untuk topik ni betul lah. Ini adalah tajuk-tajuk dia. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 19. Okay, daripada semua topik-topik ini, okay, so satu grup 3 orang. Kelas ni berapa orang semua? 13. So 3 kali 4, 12. So saya benarkan satu grup hanya 3 orang sahaja. Okey, satu grup 3 orang. Dan 2 grup akan dapat 2-2 orang. Saya tak mau lebih 4 orang. Saya tak mau lebih daripada 3 orang. So yang kalau baki lagi 4 orang tu pecah 2-2. Boleh faham tak? Siapa tu nama? Nazrul Fahmi? Nazrul Fahmi? Boleh faham tak maksud saya? Boleh faham. Okey. Sekejap lagi saya set dalam apa? Dalam Sidos ni, kamu save my choice ha? Saya buat siap. Komponen, pembentangan. So, boleh masuk kat sini nah. So, boleh pilih tajuk dekat sini. Nanti saya tukar lah benda-benda ni semua. Okay.
So boleh terus save my choice. Lagi saya tukar dia punya tajuk-tajuk apa semua. Cumanya kena ingat satu grup hanya 3 orang saja. Berbaki 4 orang tu pecah 2 orang. Boleh faham? Baik. Kenapa tak tukar ni? Okey. Tak lagi saya tukar lah dalam masa seminit ke 2 minit saya tukar tajuk-tajuk ni. Tak tukar kan? Ni kan tajuk tak saya tukar lagi, nanti saya tukar. So boleh pilih tajuk yang sesuai lah, yang sesuai dengan kamu. First come first serve lah. Ni lah tajuk ni. Okay, so minggu depan kita start dengan presentation. Okay, minggu hadapan. Minggu depan start dengan presentation. Sebab hari Rabu saya akan habiskan topik yang kedua ni. Okay, Rabu saya habiskan. So minggu depan kamu kena tentang lah. Okay, ni banyak ni. Boleh pilih nak tajuk mana. 1 sampai 19 ni. Pilihlah nak tajuk mana. Okay, ada tajuk bab muamalat ada, bab ibadah ada, bab munakahat ada. Ni munakahat ada, bab jenayah pun ada. Okay, so ada soalan nak tanya? Ada soalan? Ada ke soalan nak tanya? Tak ada soalan. Saya lepaskan kamu jam 11.13 pagi. Ada soalan? Tak ada puan. Okey. So ingatlah hari ni kita dah cover tajuk yang kedua. Okey, menerusi prinsip asas syariah iaitu ibadah. Okey, so Rabu ni saya akan sentuh berkenaan dengan muamalat, berkenaan dengan munakahat dan juga bab janayan. Okey, wallahu alam. Saya lepaskan kamu jam 11.13 pagi. Okey, bye semua. Assalamualaikum. Jangan buka puasa. Buka puasa time azan maghrib. Jangan buka puasa time azan zuhur, time azan asar. Maghrib Okey, bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih puan. Terima kasih. Puan. Terima kasih puan. Terima kasih, Puan.